Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, setelah kita tangguh lebih kurang 3 bulan ke 4 bulan no? Bukan saja-sajalah, bukan hanya di tempat kita sahaja, seluruh dunia termasuk di Baitullah ditutup. Bukan kata surau kita
bukan kata masjid kita di Malaysia sahaja, termasuk Baitullah yang tak pernah putus orang tawaf ditutup. Ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang beriman. Walaupun kita dah mula start pada bulan Julai hari itu ni, tapi masih lagi ada lagi lah. Hari ini alhamdulillah ada penurunan sikit lah. Kemarin 20 lebih, hari ini 13 tempatan 10. Walau bagaimanapun kita kena ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di atas disebut dengan syariat. Benda kita nak kena usaha. Walaupun penyakit itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita nak kena usaha, nak kena hindarkan benda-benda yang boleh menyebabkan penyakit ini merebak. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama kita tuan-tuan, insya-Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit ini. Ataupun kerana disebabkan dosa-dosa yang kita buat, mudah-mudahan kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelum ni kita duk dengar jugalah orang dia kata, awak rumah Allah ditutup, awak surau ditutup, awak masjid ditutup. Kan kita nak beribadat pada Allah. Tapi kita ingat apabila buka masjid, buka surau, ingat dia nak main juga, tak main juga. Duk nampak orang tu juga, duk nampak orang lama jugalah. Tapi kita orang yang beriman, kita yakin apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni semuanya yang terbaik, supaya kita muhasabah diri. Orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala uji. Yang pertama-tama sekali saya duk sebutlah peringkat permulaan kuliah di mana-mana, permulaan selepas daripada COVID-19 ni. Yang pertama-tama sekali Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darjat kita. Allah uji, hakikatnya orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darjatnya, nak naik pangkat. Ni Allah nak bagi pangkat, semua kita kena redha di atas ketentuan Allah. Pada masa yang sama kita berusaha. Yang kedua, Allah uji orang yang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan dosa-dosa kita. Kiranya kita bersabar di atas ujian ni, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran pahala di atas kesabaran kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala, ganjaran pahala. Pahala yang kita duk sebut sebelum ni, tak bolehlah kita nak bayang-bayang macam mana. Sebab apa yang Allah nak bagi kita ganjaran pahala tu, kalau kita nak banding dengan dunia, tak sama nilainya. Sebab kita duk sebut selalu sebelum ni, dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilai sedikit pun. Kalaulah dunia tu ada nilai, agak-agak tuan-tuan, orang yang tak sembahyang maghrib tadi ni Allah bagi makan dah agak-agak. Allah tak bagi ya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang sembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi makan dah, Allah bagi rezeki dah, Allah bagi. Semuanya Allah bagi, sebab dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai. Walaupun bagaimana kita orang beriman, dunia Allah bagi sebagai suatu amanah. Allah bagi kita dunia ni sebagai amanah. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita, tapi kita kena ingat kita orang yang beriman, kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk akhirat. Dunia Allah cipta untuk kita, tapi kita berkeyakinan kita Allah cipta bukan untuk dunia. Allah cipta kita untuk
akhirat. Maka akhirat itulah matlamat kehidupan kita. Maka kita gunalah dunia untuk nak dapatkan akhirat. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung sikitlah pengajian kita. Ikut pengajian di tempat-tempat lain masuk Isyak berhenti samalah mana-mana pun masuk Isyak kita berhentilah, kita ikut SOP. Kalau subuh tu tengah jam sahaja, lepas tengah jam tu kita berhenti. Baik, insya-Allah malam ni kita masih lagi membicarakan tentang takrif ilmu fiqh, sumber dan istilahnya. Kita masuk tentang istilah-istilah hukum fiqh. Istilah-istilah fiqh kita berhenti hari tu ni tak mana tanda dah. Ya. Sumber-sumber weh, lepas dah kot. Saya duk ulang balik pula ni. Mana tanda dah ahli? Pukul 15 ni rasa kena ulang banyak. Saya tanda muka surat 28 hak saya ni. Hak 28 tu kita masih bicara tentang kita bicarakan tentang pengenalan beberapa istilah fiqh. Kalau kata 15 ni banyak turun bawah banyak ni. Betul tak? Tengok betul tak? Saya tak apa tuan-tuan. Tengok betul tak? Kalau 15 ni tak berhenti lama tu. Kalau 15 ni sumber-sumber fiqh Islam. Ada tanda tak? Bulan 2. Sumber-sumber fiqh Islam. Tak apalah kalau silap pun tak apalah. Kita ulang baliklah esok mana hak mai kitab tu kita kalau silap kita sambung hak ni lah. Tapi yang nak duk tanda ni lepas atas dah lah, tak apalah kok mana pun. Kalau kata tentu kita baca tentulah. Kalau bulan depan kalau siapa-siapa yang ada buat kitab tu kita kalau salah kita betul lah, kalau tak betul pun ulang, tak salah apa pun. Mengaji ni kita tu ulang-ulang macam tu lah, insya-Allah. Baik. Kita masuk macam mana Tuan Haji kita beritahu sumber-sumber fiqh Islam. Sumber-sumber fiqh Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala sumber-sumber fiqh Islam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa fiqh Islam adalah himpunan hukum-hukum syarak yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Semua hukum adalah berdasar kepada 4 sumber. Sumber-sumber fiqh dia kata adalah himpunan hukum-hukum. Himpunan hukum-hukum, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dah ayat-ayat perintah. Banyaklah ayat perintah ni, lebih melebihi daripada 500 ayat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kitab ni dia wakmai berkait tentang hukum fiqh. Dia adalah hukum berkait tentang bab ibadat, berkait tentang bab jenayat, berkait tentang bab munakahat, berkait tentang bab muamalat. Cuma kitab yang kita mengaji ni malam ni berkait tentang hukum ibadat. 2 sahaja tajuk. Pada jilid yang pertama ni Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, hanya 2 tajuk sahaja kita mengaji. Tajuk lain pada jilid yang lain. Jilid yang pertama ni kita akan bicara berkait tentang hukum ibadat. Hukum ibadat pun dia akan bicara tentang 2 tajuk sahaja. Apa dia 2 tajuk? Iaitu bersuci dan sembahyang. 2 tajuk sahaja. Bersuci dan sembahyang kita dengar biasa-biasa, tapi kita kena ingat tuan-tuan.
Kita kena ingat tuan-tuan, ada hari Nabi sebut esok ni ketika kita nak melintas sirat, jabatan yang di bawahnya ada neraka. Sirat tu yang Nabi kata yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Yang kita nak lintas di sana tu ikut keadaan amalan-amalan seseorang. Ada yang berjalan, Nabi kata macam kilat cup sampai dah. Ada yang berkenderaan, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang Nabi kata berjalan dengan muka. Ikut amalan masing-masing. Di sana tu Nabi sebut, di sana ada rok belok. Macam kita PKP yang itulah, rok belok nak redah daerah tak boleh, nak redah negeri pun kita rasa risau tuan-tuan. Nah, di sana tu dia ada 7 rok belok. Ketika kita lepas timbangan mizan di mahsyar tu, kita nak lintas, kita nak pi masuk syurga, di sana tu ada 7 rok belok. Salah 2 rok belok ialah berkait tentang sembahyang, dan satu lagi rok belok ialah berkait tentang bersuci. Agak-agak tuan-tuan, hak pertama 2 kalimah syahadah. Yang kedua, rok belok yang kedua ialah sembahyang. Dan rok belok yang keenam ialah bersuci. Berdua tajuk ni benda yang sangat penting. Kalau kita tak mampu untuk melempasi berkait tentang belok, rok belok yang kedua iaitu sembahyang, dan rok belok yang keenam iaitu bersuci, agak-agak akan, kalau tak lepas, maka akan ditarik oleh pengawet-pengawet yang akan menarik masuk ke dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tajuk ni tajuk kita rasa tak ada apa-apa pun, tapi hakikatnya sembahyang ataupun bersuci tu, contohnya bersuci, kita nak sembahyang, syarat sembahyang kita ialah bersuci. Di sana nanti kita akan jumpa ayat-ayat perintah, ayat-ayat hukum berkait tentang bersuci, berkait tentang sembahyang. Contohnya ayat bersuci kita akan jumpa nanti. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu. Ayat perintah lah, perintah. Maka wajib esok ni kita nak kena belajar berkait tentang bab wuduk. Cuma kita tak masuklah lagi tajuknya. Tajuknya muka surat yang saya duk sebut selalu, muka surat 30 ataupun 33. Ada satu kitab 30, ada satu kitab 33. Lambat lagi dah. Kalau law 15, duk rasa macam lama dah tuan-tuan. Tambah-tambah malam ni macam duk ulang balik tuan-tuan. Tak apalah, ulang balik pun tak apa. Macam kita mengaji jugalah, ulang balik pun. Ya. Ya. Saya duk kata ulang balik. Macam mana nak tauhidkan? Macam mana? Ya. 27 saya duk kata macam ulang balik. Kalau nak sampai 27 setahun pula tuan-tuan. Kalau 15 nak sampai 27 setahun lagi tuan-tuan. Jadi kita ulang balik Ya baik, kita sambung balik. Saya duk rasa sebab saya tanda dalam buku saya tu muka surat 20 lah, 28 yang tak siap tu. 27 yang makruh. Tak apalah. Tak apa saya tadi, tak apa tuan-tuan. Tak apa, ulang pun tak ada masalah apa. Ulang. Kita ni pun duk mengaji, semua tahu dah tuan-tuan. Bab sembahyang ni kita mengaji dah. Cuma saya main ni bukan nak main mengajak tuan-tuan. Main nak bincang-bincang, nak ulang kaji. Kita ni nak kena duk ulang-ulang selalu. Tak ulang lupa tuan-tuan. Tuan-tuan perasan dah hari raya? Hari raya, sebelum sembahyang raya, tu imam akan bangkit. Akan beritahu cara nak sembahyang Aidilfitri. Perasan tak? Tiap-tiap tahun duk beringat. Yang kadang-kadang duk beringat pun lupa juga. Tak takbir hak sunat 7 kali, dia pun lupa juga.
Walaupun dia duk peringat. Sat lagi niat semayang Aidilfitri nawaitu usalli sunnatan Aidilfitri raka'ataini makmum dia duk habaq. Sat lagi dia pun lupa juga. Dia pun sat lagi Allahu Akbar. Terus baca doa iftitah, terus Fatihah. Dia tak takbir sah dah. Sah semayang dia. Tapi dia duk peringat, dia pun lupa tuan-tuan. Samalah kita pun tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni lupa tuan-tuan. Itu sifat kita. Sifat manusia ni dia mudah lupa. Cuma kalau kita duk ulang-ulang ni, insya-Allah macam kita baca Fatihah, insya-Allah agak-agak lupa dah. Ni duk baca Fatihah ni, tiap-tiap hari baca Fatihah, pergi lempak dan longkang pun boleh baca agak-agak. Insya-Allah boleh baca. Sebab apa? Hari-hari kita duk baca. Tapi kalau kita tak baca, tinggal Al-Quran, tinggal seminggu ke sebulan ke setahun, agak-agak macam mana? Gagak-gagak nak baca pun. Nak baca pun gagak-gagak. Sebab apa? Tak lancar. Sebab apa? Kita tinggal. Sama juga kita mengaji pun, kalau kita tinggal kita, dia ilmu tu akan tinggal kita. Makin hari makin jauh. Baik, kita sambung balik. Baik, kita masih lagi bicara tentang istilah hukum fiqh. Istilah dia lah. Kita sebut sebelum ni. Malam ni kita sambung yang ke-10, iaitu makruh. Makruh, apa dia makna makruh? Makruh buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Makruh ni kalau kita buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal benda-benda yang makruh dapat pahala. Jangan kita buat walaupun benda tu makruh. Benda yang makruh ni benda yang dibenci. Walaupun kita buat tu tak berdosa, tetapi benda yang dibenci tak payah duk buat. Tambah-tambah hak kita ni tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan hak benda yang makruh ni kita tinggal. Tambah-tambah benda-benda yang makruh kita tinggal. Kita jangan buat. Kenapa? Kita tinggal benda-benda yang makruh, dapat pahala. Dapat ganjaran pahala. Pahala yang kita sebut tadi ni jangan kita duk bayang-bayang tuan-tuan. Tak payah kita duk bayang-bayang lah. Kalau hak dunia boleh kita bayang-bayang. Contohlah, Syukri kata, Ustaz, saya lagi lepas kuliah kita pergi ke nasi kandang. Boleh tak saya bayang-bayang tuan-tuan? Boleh saya bayang tuan-tuan? Mesti ayam goreng panas-panas, mesti telur masin, mesti bendi, mesti kuah campur. Boleh bayang tu. Walaupun benda tu tak ada depan kita. Tetapi akhirat boleh bayang tak tuan-tuan? Tak boleh kita nak bayang-bayangkan tuan-tuan. Maka kita buat. Sebab apa? Benda hak pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ni, dia akan menjadi peneman kita sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati besok ni yang kita nak bawa ni amal-amal kita lah tuan-tuan. Yang lain kita tinggal. Kita tu sebut, selalu Nabi sebut dalam hadisnya, mati seorang anak Adam, terputuslah amalan, tak ada dah amalan dia. Terputuslah amalan, tak ada. Sembahyang pun tak payah dah, puasa pun tak payah dah, ngaji pun tak payah dah, tak payah. Yang masih tinggal ialah yang pertama, sedekah jariah dia. Yang kedua, ilmu yang munafaatnya. Yang ketiga, anak yang soleh doanya. Begitu juga dalam hari Nabi sebut, 3 benda akan ikut ke kubur. Kita sebut dah sebelum ni, 3 benda ni mati anak Adam, 3 benda ni akan ikut ke kubur. Apa dia? Yang pertama, harta ikut dia. BMW ikut ke kubur, Mercedes-Benz ikut ke kubur. Agak-agak dia naik tak BMW dia? Agak-agak dia naik nak Mercedes-Benz dia. Dia pun tak naik tuan-tuan, naik ben mayat tuan-tuan. Naik ben mayat tuan. Tu kalau tuan-tuan di sini, kalau belah kampung saya Bangling no, orang usung hey orang usung kereta dia pun tak naik tuan-tuan. Keluarga akan ikut tuan-tuan. Anak-anak akan ikut tuan-tuan. Agak-agak anak tu ikut kita dalam kubur tuan-tuan. Anak pun tak ikut tuan-tuan. Isteri pun tak ikut. Suami pun tak ikut tuan-tuan. Orang akan panggil mana anak dia. Dia kata tu anak dia 2-3. Mai tolong pijak. Bagi rapat-rapat.
Tolong pijak kubur kita bagi rapat-rapat. Lepas tu depa tunggu situ nah. Tak tunggu tuan-tuan. Lepas tu depa balik tuan-tuan. Yang nak bersama dengan kita, Nabi kata ni amalan ni hak benda makruh. Kalau kita tinggal benda makruh dapat pahala. Pahala itulah yang akan teman kita tuan-tuan, yang akan menjadi teman rapat kita sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun atas dunia dengan isi suami ni I love you, you love me sekalipun, tidak dekat-dekat, ketika mati dia mau tidak dekat kita tak? Tak ada mau tuan-tuan. Kalau isteri dia mati hari ni, ketika Tok Imam mana suami dia tu, suami dia pokok nangka, mai masuk sekali. Mau dah agak-agak. Tak ada mau tuan-tuan. Tinggal seorang-seorang. Tetapi ni hak pahala yang kita nak bawa ni, kita tinggal benda-benda yang makruh, dapat pahala ganjaran. Pahala yang kita Allah nak bagi, jangan kita duk bayang. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu, tak ada nilai nak bagi dengan dunia. Jadi hak benda makruh ialah kita buat tak berdosa, kita tinggal benda-benda yang makruh dapat pahala. Jadi kita tinggallah hak benda-benda makruh ni, benda yang benda yang dibenci tapi tak berdosa kalau kita buat. Makruh dia kata terbahagi kepada dua bahagian. Makruh terbahagi kepada dua. Makruh ni ada dua. Yang pertama makruh tahrim. Makruh tahrim ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya meninggalkan dengan suatu tuntutan secara putus, tetapi tuntutan tersebut tahapnya kurang daripada tuntutan meninggalkan yang haram. Dia bawah sikit daripada haram. Makruh li tahrim ni makruh yang hampir-hampir dengan haram. Tuntutan tu dilarang pula. Kalau kita buat berdosa juga. Tapi tuntutan hak tinggal tu tak sama tarafnya dengan minum arak. Tak sama tarafnya kita berjudi, berzina dan sebagainya. Dia bawah sikit daripada hak hukum haram. Dia hampir-hampir dengan haram. Tuntutan jazim juga, putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Iaitu dia kata haram diberi pahala jika ditinggalkan semata-mata kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal benda-benda yang makruh li tahrim ni dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikenakan balasan jika dilakukan. Kalau hak makruh li tahrim ni kalau kita tinggal dapat pahala, tetapi sekiranya kita melakukan benda-benda makruh li tahrim ni berdosa, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kategorinya bawah daripada haram lah. Walau bagaimanapun diazab di akhirat besok ni, kalau boleh kita tak mau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sebut dah sebelum ni, Nabi dah sabda dah istimewanya umat Nabi Muhammad. Nabi dah sebut dah semua umat aku akan masuk syurga. Kecuali Nabi kata orang yang tak mau sahaja masuk syurga. Yang tak mau, yang lain tu mudah nak masuk syurga. Sebagai contoh kita duk sebut sebelum ni. Contohnya malam ni ada kuliah, semalam orang hantar mesej kat kita, esok ada kuliah, nak mai rasa macam nak mai malam esok. Dapat tak pahala? Dapat pahala dah. Dapat satu pahala. Niat nak buat baik, malaikat belah kanan tulis dah satu pahala. Lepas tu orang hantar WhatsApp, lama kita duk PKP ni, jom kita pergi danduk kan, pergi joget. Lama tak joget, rasa macam nak pi juga. Tulis dah kejahatan ni sebelah kiri? Tak tulis lagi tuan-tuan. Agak-agak malam tu kalau mati tuan-tuan, syurga kan neraka tuan-tuan. Syurga dah tuan-tuan. Niat nak buat baik satu dah, niat nak buat jahat tak tulis lagi tuan-tuan. Dan esok kita mai mengaji ni bukan ditulis dengan 10. Hak kita mai ni tuan-tuan, pahalanya Allah tahu. Kita mai siap langkah kita mai pula sembahyang sunat, kita mai pula kita sembahyang berjemaah, pahala banyak dah.
pahala banyak, tak terhitung lah banyaknya kita nak duduk dalam majlis ilmu. Yang kita sebut dulu Nabi kata orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik ahli ibadat buang ibadat 1000 rakaat. Tak tahu nak habaq dah banyak mana tuan-tuan. Dan malam ni pula kita pi juga buat maksiat. Contoh saya buat contoh tadi hadis tadi ni. Buat contoh faham dengan ni, pi juga disko juga. Buat satu kejahatan. Nak buat satu kejahatan tuan-tuan, malaikat belah kiri tadi tak tulis niat, tak tulis. Buat satu kejahatan, malaikat belah kiri tuan-tuan nak tulis. Dia akan tanya malaikat belah kanan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Mustikah Hadis, tak silap hadis yang ke-20. Tak silap tuan-tuan tengok hadis Mustikah Hadis jilid pertama, yang lama tu daripada Jabatan Perdana Menteri tu, Tun Razak tu. Tak silap hadis yang ke-20 menceritakan malaikat belah kiri akan tanya malaikat belah kanan, nak tulis tak ni satu kejahatan ni. Malaikat belah kanan kata tunggu 6-7 jam. Kalau 6-7 jam dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah tulis. Ui tuan-tuan, nak bab kata mudahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak masuk syurga, cuma kita tak mau tuan-tuan. Pintu syurga tu dah buka tapi kita tak mau. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau sahaja. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, Nabi kata dia masuk syurga. Siapa yang tak taat derhaka kepada aku, dialah yang enggan masuk syurga. Jadi kita umat ni mudahlah tuan-tuan. Maka hak kita boleh hak benda-benda yang haram tuan-tuan, kita boleh kita elok lah. Jangan kita buat walaupun terkadang-kadang kita tersasu juga buat benda haram. Selalu kita buat dosa haram ni apa? Banyak lah. Dosa tangan kita lah, tangan lah pakai duk tulis WhatsApp mereka, kena jaga lah tuan-tuan. Mulut kita nak kena jaga, mata nak kena jaga tuan-tuan. Kadang-kadang mata kita ni kat pasar malam, kita nak pi pasar malam ke, nak pi Giant ke, nak pi Maidin ke, nak pi Raksasa ke. Kan Raksasa Giant kan dua balik. Bini kata jom bang ni, ni boleh nak pi, boleh ke ni? Pi beli barang. Kita tak mau lah. Sat lagi pi Giant, sat lagi pi Raksasa, dosa. Tengok pula orang pakai skirt, dosa tu. Kita tak mau pi. Kadang-kadang hak Giant tak tahu mana pun tuan-tuan. Kadang-kadang hak kat Medin tak tahu mana pun tuan-tuan. Nu hak depan rumah kita nu, hak ruang tamu yang 4 segi nu, kadang-kadang berketir-ketir kita tengok. Pasal tak tuan-tuan? Kita dah bayar tiap-tiap bulan RM80 ke RM100. Nak masuk tabung RM1 pun getak tuan-tuan. Nu hak duk bayar RM80 tak getak pun tuan-tuan. Sedangkan hak kita tengok tu benda-benda elok tak? Kalau benda elok alhamdulillah tuan-tuan. Hak kita tengok benda elok tak apa tuan-tuan, tapi ke tak elok ni dosa mata banyak dah dosa kita buat. Kita kena jaga tuan-tuan. Hak benda-benda yang haram maksudnya sekiranya ditinggalkan semata-mata mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapat pahala dan dikenakan balasan jika dilakukan, tapi tidak sama balasan jika laku perkara yang hukumnya haram. Tak samalah dosa, tapi walau bagaimanapun kita jangan buat. Sebab azab Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat kita nak bayang. Sebab disebut dalam satu hari Nabi, diambil orang yang tenang, diambil orang yang terkaya sekali atas dunia ni, dicelup pada masa sama dia kufur perintah Allah, dia ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, diambil dicelup dengan satu celupan azab Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat naik, ditanya kepada dia, pernah dah kamu hidup senang atas dunia? Dia kata tak pernah ya Allah. Lupa habis kesenangannya hanya dengan satu celupan sahaja azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita tak mau masuk ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada mengaji ni kita kena jaga, bukan hanya kita jaga kita sahaja, jaga keluarga kita, jaga sahabat-sahabat kita, jaga jiran-jiran kita. Sebab apa? Kita nak masuk syurga ni bukan hanya kita sahaja. Kita nak masuk syurga mai anak isteri kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu kata Allah dan
ahli rumah kita tu. Mayang lagi waktu ni anak kita, isteri kita. Kena jaga tuan-tuan. Kita okey dah. Syurga dan depa nak tarik kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makruh yang martabatnya hampir sama dengan haram. Contohnya dia buat contoh di sini, sembahyang sunat mutlak ketika terbit atau ketika terbenam matahari. Selalunya lepas sembahyang subuh ada tak sembahyang? Tak ada dah. Waktu disebut dengan waktu tahrim. Jangan duk sembahyang lah. Kecuali kita pernah sebut sebelum ni sembahyang yang bersebab. Sembahyang yang bersebab. Dalilnya kita sebut satu ketika dulu ni dalam tajuk apa? Takrir. Kan sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, lagi satu takrir. Tuan-tuan ingat tak dulu ni hak sunnah Nabi? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir Nabi, diam Nabi. Nabi tak kata apa? Nabi tak kata diam Nabi. Satu ketika seorang sahabat Nabi lepas sembahyang subuh dia bangkit tambah lagi 2 rakaat sembahyang. Sedangkan lepas sembahyang subuh ada tak sembahyang? Tak ada dah sembahyang. Nabi tanya dia, sembahyang subuh 2 rakaat saja, kenapa tambah lagi 2? Tuan-tuan tengok hak mula-mula dulu yang takrir tu. Ada. Sembahyang subuh ni 2 rakaat saja, kenapa tambah lagi 2? Maka sahabat ni beritahu tadi dia tidak sempat untuk nak menunaikan sembahyang qabliyah subuh, dia buat lepas sembahyang subuh. Maka Nabi diam, Nabi tak kata apa. Jadi bolehlah kalau sembahyang bersebab, boleh. Selalunya bersebab kita taklah sembahyang yang tu, selalunya kita sembahyang apa? Sembahyang qada kita buat tak ada waktu. Ataupun bersebab apa? Kita masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ataupun sembahyang sunat wuduk. Kita sebab apa? Sebab berwuduk. Bersebab tu kita boleh sembahyang. Tapi kalau saja-saja maka hukumnya makruh li tahrim. Maksudnya kita jangan buatlah waktu yang disebut dengan waktu lepas pada subuh, dan juga waktu terpacak tengah hari, tengah pacak sebelum masuk zuhur, dan juga waktu selepas waktu asar, waktu tahrim. Kecuali kita sebut kalau nak buat juga bersebab. Sebabnya apa? Bunyi dah tuan-tuan. Dia kata sembahyang sunat mutlak ketika terbit atau ketika terbenam matahari. Sebelum sunat itu hukumnya adalah makruh li tahrim, makruh yang hampir-hampir dengan haram. Insya-Allah lah kita minta doa pada Allah, bulan depan kita bagi lebih sikit lah tuan-tuan, kalau boleh lah. Lah kita kuliah lebih kurang 30-40 minit. Bulan depan kita kuliah 2 jam, boleh nah? Insya-Allah dah. InsyaAllah 2 jam. Tapi tuan-tuan tak puas saya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dekat. InsyaAllah kita akan sambung nanti makruh tanzih. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jamil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahi allazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wal juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.